Kita sambung untuk siri yang ketiga, iaitu yang kedua. Yang kedua iaitu hak al-majra. Okay, yang kedua kita katakan sebagai hak al-majra. Hak al-majra. Okay, hak al-majra. Okay, hak majra ni apa? Iaitu hak pemilik tanah yang mana tanahnya jauh daripada saluran air ataupun sumber air. Jadi pemilik tanah yang tidak mendapat kemudahan air disebabkan kedudukan tanahnya terletak jauh dari saluran air utama boleh membina saluran baru ataupun berkongsi saliran sedia ada bagi mendapatkan kemudahan tersebut. Bagi tujuan menyirami ataupun mengairi tanaman walaupun terpaksa dibina di atas tanah ataupun kawasan orang lain. Okey. Dia macam ni. Hak al-majra ni mudahnya contoh katakanlah sawah padi. Ya, sawah padi kan. Sawah padi. Katakanlah kita punya kita panggil apa? Kita punya petak kita tu duduk di hujung sekali. Okay? Petak kita duduk di hujung sekali. Sedangkan sumber air biasanya dia berada di tepi jalan. Kalau kita lalu kat Kedah ke Perlis ke, kita akan nampak tali air tu dia di tepi jalan ni kan. Maksudnya dia ada dia punya, kita katakan macam tali air lah ataupun parit air tu untuk pengaliran kepada sawah padi tu. Okey, kalau yang sawah padi, petak padi yang duduk di tepi saliran air ataupun duduk di tepi tali air tu, maka dia tak ada masalah. Dia boleh terus direct daripada saluran air utama tu boleh terus masuk ke dalam petak dia. Ya. Tapi kita katakanlah kita duduk di hujung sekali. Jadi kita nak dapatkan air itu macam mana? Jadi di sinilah kita lihat Islam dia bagi hak yang namanya adalah hak al-majra. Iaitu hak orang yang mungkin dia punya sawah dia duduk jauh daripada sumber air tu, jadi dia ada hak untuk dapatkan air itu sampai ke sawah dia. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kita lihat macam sawah padi, maksudnya petak yang pertama tu yang duduk di sebelah tali air, okey, dia akan dapat direct dengan tali air tadi. Kan? Dia buat macam saluran, so air itu akan mengalir masuk ke petak dia, petak sawah dia. Okay. Jadi petak sawah dia penuh, maka dia kena benarkan untuk dibina saluran pula di antara petak sawah dia dengan petak sawah orang yang kedua tadi. Ya, sebab yang kedua tadi dia tak dapat direct. Jadi dia hanya akan dapat air dengan cara apabila petak yang pertama telah penuh, maka pemilik petak yang pertama tadi ni dia kena benarkan dibina saluran yang mana air itu dia akan mengalir daripada petak sawah dia untuk masuk ke petak sawah orang yang kedua. Begitu juga dengan petak yang ketiga, maka kita lihat pemilik yang kedua pula dia kena benarkan air tersebut mengalir keluar untuk masuk ke petak yang ketiga. Sampailah petak yang di hujung. Jadi itu kita namakan sebagai hak al-majra, hak untuk mendapatkan air. Untuk dapatkan air yang mana dia mungkin akan melalui tanah-tanah orang lain. Kan? Ataupun contoh yang lain yang mudah, kalau kita duduk di rumah flat ataupun apartment. Kan? Kalau kita duduk di rumah apartment, kita masuk bilik air, kita akan nampak dia punya macam pipe-pipe besar tu. Kan? Pipe besar tu. Okey. Jadi biasanya kalau kita duduk di rumah apartment ni, tangki air biasanya dia duduk di atas sekali. Kan? Atas sekali tu dia ada tangki besar tu. Okey. Jadi daripada tangki besar tu dia akan bina pipe untuk air itu masuk ke setiap unit rumah. Ya, jadi maksudnya sebab tu kalau kita lihat di bilik air kita tu dia ada macam saluran air bersih tu. Jadi itu kita namakan sebagai hak al-majra. Jadi kita tak boleh nak, contohnya kita marah dengan jiran kita kat bawah. Kita tak boleh, katakanlah kita potong saluran air tadi, kita potong dan kita
kita potong saluran tu kat bawah tu, kita potong dan kita simenkan supaya orang bawah tak dapat sumber air. Jadi maka itu tak boleh. Sebab apa? Sebab orang bawah pun berhak ke atas air tersebut. Jadi itu yang kita nampak paling mudah lah untuk kita nak faham apakah yang dimasukkan dengan hak al-majra. Kemudian yang berikutnya ialah hak al-masir. Hak al-masil. Okey. Hak majra biasanya dia akan sekali dengan hak masil. Sebab hak majra air masuk, hak masil air keluar. Jadi maksudnya macam kita duduk di rumah apartmen tadi, saya bagi contoh tadi, dia ada saluran air bersih dan dia ada saluran air buangan. Jadi bila kita dah pakai air tadi kita dah pakai, maka perlu kita buang, kan? Jadi dia akan masuk ke, kita katakan dalam kita punya saluran kita, saluran air kotor tu. Jadi maksudnya dia akan pergi sampai ke longkang yang besar. Jadi maksudnya itu juga dianggap sebagai hak. Jadi maksudnya katakanlah kita biasanya kalau saluran air di rumah apartmen tu dia akan turun ke bawah, kan? Jadi kita tak boleh lah kita marah dengan orang atas, kita pergi potong dekat paip utama yang dalam bilik air kita tu, kita potong dan kita simenkan. Jadi orang bawah tu mandi-mandi tengok air bertakung, kan? Sebab apa? Sebab kita dah sekat air buangan dia tadi. So tak boleh macam tu. Okey, kemudian yang berikutnya Allah. Okey, yang berikutnya hak al-murur. Hak murur iaitu hak laluan. Hak laluan, hak lalu lintas. Okey, sama juga. Sebab yang bila hak irtifak ni dia semua berkaitan dengan harta ta'lih. Okey. Kita ada tanah dan katakanlah kita ada tanah 2 ekar. Kemudian kita nak pecah lot. Okey, jadi bila kita nak pecah lot, kita kena pastikan ada laluan. Kita kena pastikan ada laluan untuk sampai, mungkin bila kita pecah lot, orang yang duduk di hujung tu, kita kena pastikan dia ada laluan masuk daripada jalan utama. Okey, sebab apa? Sebab itu di antara hak yang dijamin dalam agama kita. Kalau kita di negara kita tak ada masalah sebab kita dah ada undang-undang. Sebab tu bila kita buat kita pecah lot tanah, maka wajib untuk kita tentukan di mana jalan yang boleh dilalui daripada laluan utama sampai ke tanah ataupun lot yang berada di hujung. Kalau bahasa mudahnya, mungkin di negara kita pakai istilah rizab jalan, kan? Kita pakai istilah rizab jalan, ya. Jadi kalau kita beli, macam contohnya kita nak beli tanah sawit. Tanah sawit kita tu bukan duduk di jalan, tapi duduk di belakang tu. Duduk orang kata apa, hujung. Ya, jadi biasanya kita akan nak beli tu, kita akan tengok dia punya geran tu, kita akan tanya mana rizab jalan. Kita kena pasti mana rizab jalan. Jadi di negara kita tak perlu risaulah tentang hak murun ni. Sebab apa? Sebab ia telah jadikan sebagai undang-undang. Maka bila kita nak buat apa sahaja, maka di situ perlu kita sediakan laluan. Kita perlu sediakan laluan. Jadi laluan itu ataupun rizab jalan itu kita namakan sebagai hak al-murur. Okey. Kemudian yang berikutnya adalah hak jiwar. Hak jiwar. Hak jiwar ni iaitu hak jiran. Dan hak jiran ni dia ada dalam 2 bentuk. Yang pertama hak at-ta'ali. Okey, hak ta'ali ni biasanya rumah yang bertingkat-tingkat. Rumah bertingkat-tingkat macam apartmen, rumah flat, kondo. Ini kita namakan sebagai hak ta'ali. Hak ta'ali ni bahasa mudahnya lantai kita ni merupakan shilling bagi rumah orang bawah. Okey. Dan shilling kita pula merupakan lantai bagi rumah orang atas. Jadi maksudnya shilling kita dan juga lantai kita, yang ni dinamakan sebagai hak ta'ali. Hak manfaat secara bersama antara kita dengan orang atas. Jadi kita tak boleh nak buat sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat kepada jiran kita yang di atas dan juga jiran kita yang di bawah. Contohnya, kita nak pasang kipas. Jadi kita nak tebuk kita punya shilling kita. Jadi kita tak boleh nak tebuk sampai tembus lantai rumah orang atas. Ataupun kita nak
macam tumbuk sambal belacan contohnya kan. Kita nak tumbuk. Jadi kita nak tumbuk tu kita kena ingat bahawa bawah kita pun jiran dan kita punya lantai kita pun kita tak boleh buat sesuatu yang boleh mengganggu keharmonian jiran bawah kita. Jadi kita nak tumbuk maka perlu kita lapik, sebab kalau kita tak lapik, kalau kita tumbuk direct dengan simen ataupun dengan lantai, maka dia akan ganggu jiran bawah kita. Jadi hak ni yang kita nampak yang dijamin dalam Islam ni, hak-hak yang kita sebut tadi ni tak lain tak bukan adalah untuk menjaga hubungan kita dengan jiran. Okey. Kemudian yang kedua, hak jiwar. Hak jiwar iaitu yang ni dia lebih kepada macam rumah teres. Okey, rumah teres. Maksudnya atas bawah tak ada masalah. Atas bawah tu semua rumah kita. Tapi bila hak jiwar ni maksudnya sempadan. Sempadan kita. Jadi maksudnya sempadan kita, kalau kita rumah teres tu maksudnya dinding kita adalah merupakan dinding rumah orang sebelah. Maksudnya dinding itu dianggap sebagai hak jiwar. Batas yang mana setiap daripada kita berkongsi pemilikan. Okey. Jadi kita kena jagalah. Maksudnya tak boleh kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat kepada jiran kita yang sebelah tu. Macam kita nak apa? Macam kita nak tebuk nak gantung frame ke, kita nak apa sahaja tu, kita kena agak-agaklah tebuk tu. Jangan sampai tembus sampai ke rumah orang sebelah. Okey. Selesai berkaitan dengan pemilikan tidak sempurna. Kemudian yang terakhir ialah halangan kepada pemilik, halangan kepada pemilikan ataupun pengurusan harta. Ini yang pertama, halangan disebabkan kelayakan. Ada individu yang tidak layak untuk menguruskan harta. Seperti mana orang gila, orang terancam akal, safih ni maksudnya orang yang bodoh lah, orang yang bodoh, ataupun dungu ni pun sama jugalah orang yang kita katakan lebih kurang itulah orang yang blur, dia tak tahu apa. Jadi orang-orang yang macam ni tu dia dihalang daripada menguruskan harta. Maksudnya dia hilang keahlian tasarruf harta, keahlian untuk menguruskan harta. Jadi walaupun dia ada harta tetapi hartanya akan diuruskan oleh orang lain yang dipanggil sebagai wasi ataupun pemegang amanah terhadap harta orang-orang yang ditahan hak pengurusannya. Okey. Okey, kemudian yang kedua, halangan disebabkan status harta. Yang ni samalah. Contoh yang pertama, harta yang dikhususkan, harta yang pertama ni, harta yang dikhususkan kepada manfaat umum. Harta yang telah kita istilah mudahnya yang telah digazetkan lah, yang telah diwartakan untuk kegunaan ataupun untuk manfaat umum, macam jalan raya, jabatan dan sebagainya. Yang ini maksudnya tak boleh kita miliki. Tak boleh kita miliki. Kemudian harta yang yang tak boleh dimiliki disebabkan ketentuan hukum syarak, seperti harta wakaf, ataupun harta Baitul Mal. Ini pun sama juga. Ini maksudnya harta yang tak boleh dimiliki dan tak boleh diberi milik. Jadi yang kita bincangkan berkaitan dengan pemilikan sempurna tadi tu ataupun pemilikan tak sempurna tu, ni yang ketiga ni, iaitu harta yang boleh dimiliki dan diberi milik. Jadi saya rasa setakat itu sahaja tajuk berkaitan dengan pemilikan tidak sempurna.